sejahtera, saya Hafiz Omar. Semalam, mata wang Eropah berjaya kekal kukuh pada paras terendah. Data optimis tentang iklim perniagaan, penilaian semasa dan jangkaan daripada Institut Penyelidikan Ekonomi IFO Jerman membenarkan pedagang melindungi paras rendah sekitar tahap 1.1290. Selain itu, ketegangan yang semakin mereda antara Ukraine dan Rusia menyebabkan peningkatan permintaan untuk aset berisiko. Akibatnya euro meningkat. Walau bagaimanapun, selepas peserta pasaran mula mengunci keuntungan dan Amerika Syarikat melaporkan data yang lemah mengenai keyakinan pengguna, mata wang itu merosot sedikit. Kalender makroekonomi hari ini penuh dengan berita penting. Institut GfK bersedia untuk menerbitkan indeks sentimen penggunanya untuk Jerman, tetapi laporan ini tidak akan memberi kesan yang teruk terhadap dinamika harga. Ahli Lembaga Bank Pusat Eropah Frank Alderson akan menyampaikan ucapan hari ini. Selain itu, pedagang mungkin memberikan perhatian terhadap data harga pengguna di kawasan euro. Kadar inflasi dijangka meningkat sebanyak 5.1% daripada tahun sebelumnya. Jika penunjuk melebihi jangkaan penganalisis, ECB mungkin perlu mempertimbangkan pengetatan dasar moneteri sekali lagi. Terutama pada tahun lepas, Presiden ECB Christine Lagarde bercakap tentang keperluan untuk mengambil langkah yang lebih agresif dan mencadangkan kemungkinan kenaikan kadar faedah pada 2022. Walau bagaimanapun, selepas mesyuarat pertama Bank Pusat tahun ini, beliau menyatakan bahawa tidak perlu tergesa-gesa. Maka dengan itu, jika inflasi zon euro meningkat pada bulan Januari, euro akan mempunyai peluang untuk memperoleh nilai. Pada masa yang sama, perlu mengambil kira konflik Ukraine dan Rusia. Sebarang kenyataan atau berita mengenai isu ini mungkin memberikan tekanan yang kuat terhadap mata wang Eropah. Oleh itu, seseorang harus berhati-hati dengan pembelian pada tahap semasa. Bagi Britain, perhatian khusus harus diberikan terhadap perbahasan Parlimen British dan ucapan Governor Bank of England Andrew Bailey. Dasar pengawal sedia British adalah lebih ketat daripada ECB. Walau bagaimanapun, data terkini mengenai inflasi yang berkurangan boleh menjejaskan pandangan mengenai pengetatan dasar moneteri di UK. Oleh itu, jika ucapan Bailey mewujudkan pandangan optimis yang berhati-hati terhadap ekonomi Britain, pound sterling tidak mungkin mendapat momentum menaik yang kukuh dalam masa terdekat. Dari sudut pandangan teknikal, tahap 1.1338 bertindak sebagai rintangan. Jika harga menembusi dan bersatu di atas paras ini, isyarat beli yang kuat akan terhasil. Dalam kes ini, euro kemungkinan besar akan meningkat di atas 1.1366 dan mungkin kembali ke 1.1395. False breakout pada 1.1338 dan 1.1366 akan membolehkan pedagang membuat penjualan. Dalam keadaan ini, euro dijangka menembusi dan menetap di bawah 1.1312 dan kemudian meluncur ke 1.1289 dan 1.1262. Pada tahap 1.1262, terdapat kemungkinan untuk membuat pembelian dengan tujuan untuk mendapatkan pembetulan urus niaga harian 15 hingga ke 20 pips. Pembelian di 1.1312 dan 1.1289 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout. Bercakap tentang pound British, turun naik intraday nampaknya agak rendah. Jika kenyataan Bailey tidak mengejutkan peserta pasaran, false breakout di 1.3603 akan mencipta isyarat jual. Dalam kes ini, pound sterling berkemungkinan besar akan kembali kepada 1.3568 dan 1.3509. Pada tahap 1.3509, trader boleh membuat pembelian pada rebound bergantung pada pembetulan urus niaga 10 hingga ke 15 pips. Pembelian pada 1.3568 boleh dipertimbangkan hanya ketika false breakout. Walau bagaimanapun, tahap rendah baharu pada 1.3521 dan 1.3505 akan lebih sesuai untuk pembelian. Jika harga mengatasi dan bersatu di atas 1.3603, pound British akan mempunyai peluang untuk menghampiri 1.3637 dan kemudian mencapai 1.3659 dan 1.3683. Pada kedua-dua tahap ini, terdapat kemungkinan untuk membuat penjualan ketika rebound
Dengan mengharapkan pembetulan intraday 15 hingga ke 20 pips, pembelian di 1.3637 disyorkan hanya selepas false breakout dengan tujuan untuk kembali ke tanda 1.3603. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.